InsyaAllah kita sambung semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya sekali lagi kita mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada saat dan waktu ini kita menyambung semula pengajian fiqh, iaitu kita memakai kitab Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji muka surat 1922. Kita masih lagi berbincang ataupun berbahas berkenaan dengan tajuk jihad. Berkenaan dengan tajuk jihad, yang mana kita telah berbincang di dalam pengajian yang lepas berkenaan dengan pengertian jihad. Yang penting sangatnya ialah kita memahami, biasa-biasa kita memahami jihad ni perang saja. Tetapi di dalam kitab ni muka surat 1915, maknanya jihad ni makna dia lebih luas lagi. Bukan apa yang kita faham ataupun bukan seperti masyarakat kita faham. Maknanya saya ulang balik, jihad ni ada beberapa kategori. Pertamanya jihad pendidikan, jihad kesedaran dan apa jua yang berkenaan dengan kepentingan umat Islam. Yang keduanya jihad menyumbang harta benda. Yang ketiganya jihad perang, mempertahankan diri. Jihad yang keempat bentuk menyerang. Bentuk menyerang. Dan jihad yang kelima kerahan am ataupun kerahan tenaga. Itulah yang sebenarnya pengertian ataupun kategori jihad yang kalau kita tak mengaji disalah artikan, maka jihad itu diartikan perang semata-mata. Kita nak tengok, kita nak lihat maknanya secara umum ataupun secara mendalam berkenaan dengan jihad itu, maknanya 5 kategori. Begitu juga galakan dan kelebihan jihad, kita dapati banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan pengertian jihad ataupun kategori jihad. Begitu juga kita dah bincangkan berkenaan dengan muka surat 1920, iaitu hukum jihad. Perbezaan jihad dengan peperangan, lepas itu perbezaan jihad dan pelbagai jenis perang. Jadi pada pagi ini kita nak membahaskan pula di dalam muka surat 1922, iaitu masa jihad disyariatkan dan pensyariatan jihad tu secara berperingkat-peringkat. Tu nak khabarkan. Masa jihad disyariatkan, lepas itu syariat jihad tu secara berperingkat-peringkat. Muka surat 1920. Saya gaya diingatkan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, maknanya kita ni ruang lingkup yang berkait dengan jihad ni kita tak pernah dengar di masjid-masjid ataupun di surau-surau. Melainkan kita kelas khas Tafakuh Fiddin ni kita mendapati secara detail lah, secara mendalam berkenaan dengan jihad. Masjid surau tak ada. Kita tahu jihad Palestin, jihad Iraq, jihad Afghanistan. Jadi secara umum
kita tidak mengetahui ataupun masyarakat tidak mengetahui pengertian jihad dan hukum hakam yang berkait dengan jihad. Baik, muka surat 1922. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 13 tahun untuk mengajak manusia menyembah Allah dengan cara aman, iaitu cara berdakwah mengajak. 13 tahun. 13 tahun di Mekah. Mengajak berdakwah daripada berperang, daripada pengibadatan menyembah patung berhala supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun. 13 tahun. Maknanya lama di dalam nak membentuk masyarakat ketika itu. Jadi nak membentuk masyarakat ni penuh dengan cabaran. Kita menjadi pengerusi masjid, kita jadi pengerusi surau, pun payah. Pun payah. Jadi oleh kerana itu, maka penuh dengan strategi-strategi yang penting di dalam kita mengendalikan perkara-perkara ataupun organisasi. Perkara-perkara ataupun organisasi supaya berdakwah kepada, makna lapangannya di masjid surau lah, berdakwah kepada masyarakat kita. Jadi masyarakat kita ni sama Islam dah. Bayangkanlah Rasulullah dulu bertaruh nyawa nak mengajak kepada agama. Kita ni dah kadang-kadang dibenci orang je. Dibenci orang je. Apabila kita buat sesuatu ataupun tidak endahkan. Kita jadi pengerusi masjid, ke masjid kita tak datang. Kita jadi pengerusi masjid, mengumpul duit tabung saja. Aktiviti kepada masyarakat, hidangan kepada masyarakat, kita tak buat. Lepas tu kita menabung masjid saja, kutip duit masjid tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari. Tetapi enser tandas pun tak berganti. Pintu tandas pecah tak berganti. Jadi orang tak suka juga. Jadi Rasulullah ni bukan sekadar itu. Maknanya sekadar yang kita alami ni sikit sangat. Sekadar bergadai nyawa. Silap-silap dibunuh. Sebab masyarakat ketika itu masyarakat yang tidak ada peraturan. Siapa melawan, bunuh. Siapa melawan, bunuh. Di zaman itu. Makna kita zaman-zaman hantu wah, zaman-zaman Raja Melaka, apa begitu-begini. Fitnah, memfitnah. Hasuk, menghasuk, bunuh, membunuh, perang, memperang. Maknanya kita tengok cerita apa nama ni, Sultan Mahmud mangkat dijulang. Makna dah Hanum tu ditebuk perutnya. Sejarah tu. Makna ditebuk perutnya kerana makan nangka angkara daripada tak puas hati seseorang kepada seseorang yang lain. Hasuk sehingga dibelah perutnya. Pelakunya Mahmud Jo lah, Mahmud Jo. Mahmud Jo. Jadi orang jahat semua. Salih Kamil contohnya jadi orang jahat semua. Sebenarnya dia orang ni baik. Dia orang lain. Cerita benda, cerita komunis tu, Jepun. Apa nama? Salih Kamil ya? Salih Kamil lah. Cerita dengan P. Ramlee tu. Sarjan Hasan. Sarjan Hasan. Maknanya membodek penjajah umpamanya. Jadi Rasulullah ni 13 tahun berdakwah supaya mengajak manusia ni menyembah Allah Ta'ala. Maknanya nak memperbaiki akhlak, nak memperbaiki tata cara, nak memperbaiki masyarakat. Cukup susah. Kita dalam keluarga, kita pun susah. Anak-anak nombor 1 kepala lain, anak-anak nombor 2 kepala lain. Kita ni, ayah mak ni pening kepala. Jawabnya, kepala lain, pening kepala. Bila anak-anak kecil, masa anak-anak kecil, mudah cerita. Bila anak-anak besar, dewasa, apa begitu-begini, pening kepala kita. Jadi, kena uslub dakwah. Uslub dakwah molek-molek kepada anak-anak kita ni. Kita sindir lah, itulah, inilah. Nak rotan, silap-silap dia ambil rotan, kita pula. Itu caranya, tekniknya. Malah baginda tidak bertindak balas terhadap sebarang serangan musuh. Nabi tidak bertindak balas. Makna Nabi masa itu, maknanya serangan musuh tu tidak bertindak balas dengan secara diplomatik.
Secara diplomatik, secara dakwah bil hal, secara dakwah bil lisan. Secara dakwah ni bil lisan ni bercakap, dakwah bil hal ni tunjuk apa begitu begini. Makna strategi Nabi untuk mengajak sikit-sikit selama 13 tahun. Maknanya zaman-zaman itu pahlawan belaka, gagah-gagah belaka. Apa nama, Samsei belaka. Setelah berhijrah ke Madinah, Allah Ta'ala telah mengizinkan peringkat awal jihad, iaitu mempertahankan diri daripada serangan musuh. Jadi setelah berpindah. Jadi oleh kerana itu 13 tahun duduk di Mekah, maknanya dapat juga orang-orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala mengikut Nabi. Contohnya orang hebat Saidina Umar Al-Khattab, berjaya didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjaya didakwahkan mendakwahkan Saidina Umar dan seangkatan dengan dia. Jadi sehingga berhijrah. Allah Ta'ala suruh berhijrah, maka penghijrahan Nabi ini bukan takut, tetapi diminta ataupun diarahkan oleh Allah Ta'ala. Ia dikenali perang mempertahankan diri. Tentang persyariatan perang tersebut turun firman Allah Azza wa Jalla, Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqa illa an yaqulu rabbuna Allah. Itu dalil yang pertama, pensyariatan perang untuk mempertahankan diri. Bukan menyerah tak? Menyerah. Jadi oleh kerana di Mekah tu Rasulullah tidak tahan kepada penderitaan yang Rasulullah alami dengan ancaman-ancaman dan juga secara agresif kepada Rasulullah itu, maka diarah oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Artinya bukan kalah, tetapi nak mengatur langkah. Diizinkan berperang bagi orang Islam yang diperangi. Kalau orang Islam diperangi ini, diizinkan melawan oleh golongan penceroboh kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Mencapai kemenangan, iaitu orang yang diusir dari kampung halaman mereka dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar, melainkan semata-mata kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Maknanya diputuskan hubungan diplomatik dan seterusnya, sehingga ancaman nak bunuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disekat ekonomi, disekat diplomatik ketika itu. Maknanya geng-geng ataupun Bani Quraisy dipulaukan. Begitulah penderitaan Rasulullah ketika itu nak menyebarkan Islam, makna selama 13 tahun. Setelah itu Rasulullah berhijrah, maka turunlah ayat suratul Hajj 39 dan ayat 40. Uzina, diberi izin. Diberi izin di dalam pensyariatan perang. Di dalam pensyariatan perang, makna nak mempertahankan diri jika diserang oleh musuh, tetapi bukan menyerang. Itu nombor satu ayatnya, suratul Hajj 39-40. Itu kisah perang mempertahankan diri. Yang kedua, waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ayat yang kedua. Dan perangilah pada jalan Allah akan orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Maknanya peranglah, perangi. Maknanya kisah berperang sekiranya melawan kita untuk
di jalan Allah, melawan umat Islam untuk berperang di jalan, untuk berdakwah di jalan Allah. Mana tindak balas tu kita melawan. Itu pensyariatannya di dalam surah Al-Baqarah. Seperti seperti orang yang mensihirkan kita. Fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Balaslah seperti mana kamu dianiaya, seperti kamu disesarakan. Balas, maksudnya balas, ayat Quran tu, balas tu maksudnya dia bagi pay ke kita, maka pay ni pulang balik ke dia. Kalau orang reti lah, kalau tak reti jangan buat pasal. Maknanya tak betul kita khabar terserah, kita bertawakal kepada Allah, lepas itu kita bulat-bulat berserah kepada Allah, alhamdulillah, bersyukur betul awak kena sihir. Tu silap cakap kita tu. Kita kena sihir silap cakap. Maknanya bersyukur dia sihir ke kita. Fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Balaslah seperti mana buat ke kamu. Disihir kedai kita tak laku, disihir, jual roti canai pun. Sekadar jual roti canai, kedai makan. Lepas tu ada yang dengki ke kita berniaga. Orang Melayu ni begitulah. Lepas tu letak abu mayat. Letak abu mayat di kedai. Maka orang tak nampak kedai kita tu. Alhamdulillah, bersyukur. Maknanya takdir Allah lah. Jangan gitu, kita ahli sunnah wal jamaah. Kita kena cek, kena ikhtiar pasal apa kedai kita tak laku. Kita ni ada al-kasbu wal ikhtiar, berusaha, berikhtiar. Cek, scan Tok Bomar ni, maka dia tengok ada orang buat abu mayat. Ambil abu mayat tu, buat kedai dia pula. Tak salah. Kalau orang pandai lah. Dia beri ke kita abu mayat. Kawan tak nak abu mayat ni. Abu mayat ni ambil kawak pula. Biar dia menggelupur pula. Kalau tidak buat begitu, tidak seri. Begitu juga orang yang berperang, maknanya orang yang melawan perintah Allah masa Nabi ni, menyebarkan Islam. Makna Nabi buat surat. Kalau sekiranya kamu tidak tunduk kepada Islam, kamu mencacatkan ataupun menentang Islam, kami akan serang. Sebabnya menggendalakan dakwah itu dalam konsep peperangan. Jadi oleh kerana itu, maka orang-orang yang ketika itu, itulah dipanggil jihad fi sabilillah. Tu. Kadang-kadang kita ni salah faham, kita sakit, kena sihir apa begitu-begini, berserahlah kepada Allah. Berserah, orang tua-tua khabar berserah perahu tak berikat, anyuk lah jawabnya. Itu kita nak ikhtiar juga. Makna tidak salah. Tak apalah, bersyukur, alhamdulillah awak dibuat sihir. Awak dibuat, kalau bersyukur alhamdulillah, silap-silap jalan kita. Ikhtiarnya tak habis. Silap-silap kita salah pula kerana ikhtiar tak habis. Fa'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita ni dah berikhtiar apa nak usaha sesuatu perkara itu, kita berserahlah kepada Allah Taala. Air makin naik banjir, berserah kepada Allah. Tak pindah, tak benda. Kita bukannya wali. Wali ni kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah surutkanlah air ni. Air surut selalu. Makna doa dia tu dekat dengan Allah Ta'ala, Allah makbulkan kerana hati dia suci. Tetapi kita ni, kalau sesuatu perkara yang menimpa kita berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak diingini, kalau kita berserah, alamatnya anyuklah kita. Bertawakal apa cara sekalipun, bertawakal. Bertawakal apa cara sekalipun untuk ikhtiar. Ikhtiar kita tak boleh berserah, bersyukur jangan. Bersyukur tak boleh. Kita bersyukur ni makna kita terimalah
Terimalah. Tuan Guru Haji Hashim Pasir Tumuh, oi marah sangat dia. Dia khabar orang yang bercakap begitu jahil. Nak mampu dia khabar. Nak mampu dia khabar. Oi, Tuan Guru Haji Hashim. Dia tegah dia. Nak mampu dia khabar. Lepas itu kemudian Allah Ta'ala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melancarkan perang terhadap kaum musyrik apabila keadaan memerlukan, kecuali pada bulan-bulan haram. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala. Maknanya diizinkan untuk melancarkan serangan. Yang tadi mempertahankan diri, dan yang ini pula melancarkan serangan ataupun membentuk satu angkatan tentera. Jadi surah At-Taubah diizinkan untuk lancarkan peperangan kepada orang kafir musyrik ni di dalam surah At-Taubah. Fa'izan salahal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salah wa atauz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Surah At-Taubah ayat 5. Maka apabila bulan-bulan yang dihormati itu berakhir, bunuhlah orang musyrik di mana sahaja kamu menemui mereka, iaitu yang melawan, yang menentang. Tawanlah mereka, kepunglah mereka, dan tunggulah mereka di setiap tempat mengintip. Kemudian jika mereka bertaubat daripada kekufuran, mendirikan sembahyang dan memberi zakat, biarkanlah mereka tanpa diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diisytiharkan oleh Allah Taala, maknanya melancarkan serangan sekiranya puak-puak musyrik ataupun puak-puak kafir ni dia menentang Islam ataupun menceroboh. Boleh memerangi. Itu jihad. Dalam konteks jihad, perang di dalam surah Taubah ayat 5. 3 dah ayat yang kita baca berkenaan dengan firman Allah Ta'ala. Berkenaan dengan jihad fisabilillah ni, mempertahankan diri, maknanya mempertahankan diri daripada serangan musuh. Lepas itu berperang kerana orang-orang musyrik ini mengganggu orang Islam ataupun mengganggu kerajaan Islam ketika itu. Peristiwa ini berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah. Setelah itu Allah mengizinkan pula perang jihad tanpa terikat kepada masa dan tempat. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan bunuhlah mereka, musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Fitnah, perbuatan syirik itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Maksudnya, maknanya apabila orang yang musyrik ni, orang yang kafir ni, maknanya sekira-kira dia menentang ataupun melawan ataupun menyakiti ataupun mengganggu gugat Islam, maka hendaklah bunuh mereka itu. Dan nyata terang Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jihad lah. Itu jihad dalam konteks jihad yang kita faham. Di dalam peperangan yang kita faham, iaitu berkenaan dengan sekiranya orang mengusik kita, mengusik orang Islam, mengusik orang Islam. Ini bermakna proses pensyariatan jihad sama seperti proses pengharaman Arab. Ada peringkat-peringkat. Hukum kedua perkara ini menjadi sempurna setelah melalui beberapa peringkat. Walau bagaimanapun pensyariatan ini bermula sebaik sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika di Mekah tidak ada kekuatan, tidak ada orang Islam pun tak ramai ketika itu. Maka setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, telah berhijrah, kita khabar peristiwa hijrah tu, maka secara terang Allah Ta'ala
memerintahkan. Nombor satu, diperangi. Maknanya orang Islam diperangi. Lepas itu melancarkan peperangan. Kecuali di bulan-bulan haram, tak boleh. Lepas itu diizinkan pula tanpa sekatan ataupun tanpa terikat kepada masa, kepada tempat. Sekiranya menghalang, diserang. Itu peringkat-peringkat dikhabar seperti pengharaman Arab. Pengharaman Arab. Maknanya secara berperingkat, maknanya indahnya agama kita tu. Indahnya agama Islam itu. Indahnya peraturan Islam itu. Indahnya tata cara Islam itu secara berperingkat-peringkat di dalam sesuatu strategi untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Cantik kalau kita melihat perkara-perkara itu. Perkara-perkara itu cantik. Contohnya kita tengok strategi perang. Strategi perang. Contohnya kita ni kuliah maghrib di masjid berpuluh tahun. Daripada muda sampai ketua. Kita boleh kaji semula berdasarkan ini. Maknanya kuliah maghrib di surau di masjid, ada hak bawa kitab, ada hak tak bawa kitab, ada hak tidur, ada hak berborak. Mana strategi kita tu tak berkesan. Strategi tak berkesan. Apa cara? Apa cara berdasarkan konsep jihad ni, kita nak berjihad di dalam pendidikan kuliah maghrib ni supaya kuliah maghrib ini secara profesional. Secara mana? Siapa boleh jawab? Secara mana? Hak main maghrib, lepas tu semayang isyak, lepas tu balik, tak berkesan. Secara mana yang berkesan? Selepas COVID ni kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Secara sistematik. Agak-agak je lah. Berfikir secara spontan. Berdasarkan jihad ni. Macam mana kita nak buat? Agak-agak lah. Siapa boleh jawab? Sila. Bagi tahulah Ustaz. Saya bagi tahu contohnya umur. Sebelum maghrib tu mesti kata. Jadi lepas ni semua makmum minta tunggulah pasal kita ada kuliah maghrib. Jadi yang ada kelapangan tu minta tunggulah kalau ada urusan lain tu. InsyaAllah sekali kena gitu ke? Cara lah Ustaz. Okey. Maknanya itu salah satu daripadanya. Dia berkhabar haji ni benda lah blebek. Haji ni benda blebek dia khabar. Maknanya umum macam kita tak tahu pula. Seolah-olah kita tak pergi masjid dia khabar. Dia akan khabar gitu pula. Mana tentangan. Okey, bagus tu. Cadangan lain. Kita nak memodernkan pengajian kuliah maghrib berdasarkan jihad ni. Kita nak modernkan. Satu cadangan Ustaz, supaya apabila Ustaz mengajar satu tajuk ataupun perkara tu pada malam tu, Ustaz bagi satu persoalan untuk dia faham tu, suruh dia bawa minggu depan supaya dia jawab segala apa persoalan yang Ustaz masuk tu. Cara pendekatan. Cara pendekatan juga secara jihad kita nak memodernkan kuliah maghrib kita supaya berkesan. Itu dua cadangan. Tiga, kita aturkan jadual yang tetap. Jadual yang tetap. Jadual yang kita tetap. Malam bila yang perlu kita tengok bila yang ada free. So yang tu kita tetapkan jadual dia. Itu je. Maknanya jadual kadang-kadang besar pintu jadual di masjid. Besar pintu jadual masjid. Tulis kasar pula. Tulis kasar. Tidak diindahkan. Okey? Cadangan ketiga, cadangan yang keempat. Untuk
memodelkan kuliah kita ni dari segi jihadnya, kita nak ambil profesional, betul? Yang keempat, cadangan. Cadangan apa? Tak ada dah? Tak ada cadangan? Buat sikit sama Satu saya cadangkan buat masa Azhar Idrus tu jawab berapa sikit muskilah siapa yang ada muskilah hari tu tanya satu soalan saya Ustaz jawab saya jawab lah maksud saya tu soal jawab. Okey. Permodenan ni mana kita buat soal jawab. Buat soal jawab supaya maknanya masyarakat tu. Jadi soal jawab tu kepada ustaz. Kepada ustaz. Mana jemaah tu lentah puka juga. Lentah puka juga. Makna kita soal jawab, maknanya dia bertanya ustaz. Bertanya ustaz, ustaz jawab. Kadang-kadang pula ustaz tu tak lepas jawab pula. Ustaz tak lepas jawab. Kalau soalan pelik-pelik tak lepas jawab pula. Okey, itu cadangan yang keempat. Cadangan yang kelima, buat konsep bengkel Ustaz. Buat konsep bengkel. Kita kumpulkan buat satu grup-grup dalam kumpulan tu supaya dia saling membantu dalam kumpulan tu untuk memahami apa yang diperkatakan oleh tuan guru tu. Tentang tajuk. Itu teknik baru. Makna jihad tu maknanya kita maknanya jemaah kita tu buat kelompok-kelompok ataupun bengkel. Saudara kita Ustaz Saifuddin khabar bentuk peperiksaan. Itu dia. Mana menghala ke pemodenan kuliah maghrib. Kita ada peksa, kita ada bengkel-bengkel, makna kelompok-kelompok. Cantik tu maknanya dia tidak leka dan tidak cuai menganggur kepiuh atas lutut. Dia letak kepiuh atas lutut, berborok apa begitu gini. Ada pemodenan jihad. Makna kita dah ke arah itu, ke arah percambahan minda ataupun pencambahan idea. Kita buat PSA, kita buat geruk-geruk ataupun bengkel. Lain? Maknanya dua hala. Dia tidak tak nak tidur. Tak nak leneng. Lain? Cadangan lain? Muslimat kita ni tak keluar langsung ni. Muslimat. Tu mesej ujian lisan. Ujian lisan, okey. Lepas itu dia ada pro kontra pula. Tanya ustaz ini dia tak datang. Ustaz Saharudin, bengkel dia ni. Mana peksa kawan tak nak datang lah. Tak nak datang. Kalau dia terlupa ataupun dia ditipu oleh kawan dia, macam contoh malam ni saya. Ustaz mana mengajar malam ni? Dia sebut nama lain. Bila disebut nama lain, tiba-tiba dia datang. Ustaz Saharudin sakit perut selalu. Itu pro kontra. Jadi idea lain. Bagus belaka. Idea tu, ya. Kadang-kadang ada jemaah kalau ada persoalan, ada masa dia orang malu nak bertanya kan. Tengah layak ramai. Jadi kita galakkan dia orang bertanya menggunakan soalan melalui tulisan. Persoalan tak kira mengenai solat ke, mengenai perkara yang berkaitan dengan yang ustaz mengajar lah. Ya. Kita galakkan dia orang bertanya melalui persoalan, boleh melalui tulisan. Dia orang tak malu sangat. Jadi ada selalu perhatian guru dengan jemaah, jadi erat lah, silaturahim tu ada selalu. Dia suka dengan ustaz. Jadi kalau begitu dia soalan kertas.
Dia soalan buat tulis kertas. Kadang-kadang ustaz terpening nak menjawab. Manakah elok kerajaan Mahyudin dengan kerajaan Ismail Sabri? Pening pula. Pening pula. Maknanya kita ni walaupun mana idea tuan-tuan puan-puan semua tu terima kasih. Mana jihad. Jihad kita nak di dalam kuliah Maghrib dalam konteks masa jihad pensyariatan kepada Rasulullah SAW, kita ambil pelajaran daripada itu. Jihad di dalam pelajaran iaitu dalam kuliah Maghrib kita katakan ni tadi, maksudnya idea 78 itu pernah belaka, betul belaka, dan kita boleh praktikkan belaka. Praktikkan belaka. Jadi oleh kerana itu makna kita salah satu daripada idea kita tu kita terapkan di dalam masjid, di dalam surau untuk pemodenan, untuk tambah nilai, untuk lebih baik kepada sistem kuliah Maghrib kita ataupun kuliah di masjid di surau kita berjalan begitu lama. Nampaknya tidak ada memberi kesan. Sebahagian daripada kita ni maknanya memberi fokus, sebahagian daripadanya berborak, sebahagian daripadanya tak balik, sebahagian daripadanya tak balik tapi berborak. Jadi usaha kita serba sedikit untuk melancarkan, untuk memantapkan lagi kuliah Maghrib kita. Jadi oleh kerana itu makna jihad yang disyariatkan kepada Rasulullah SAW, nombor satunya mempertahankan diri. Nombor duanya menyerang di dalam hari-hari tertentu. Nombor tiganya tidak ada terbatas, tidak ada terhad. Sekiranya orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik mengganggu, sekiranya orang-orang musyrik mengganggu kepada orang Islam, maka hendaklah mereka ini melawan ataupun menyerangnya. Naklah melawan ataupun menyerangnya di dalam tindak balas mempertahankan agama Islam. Mempertahankan agama Islam. Jadi hikmah pensyariatan jihad. Apa hikmah dia? Di dalam pensyariatan jihad, step by step, peringkat by peringkat. Hikmah pensyariatan dia, selain ataupun sebagaimana yang anda sedia maklum, peperangan di jalan Allah adalah salah satu bentuk jihad yang ditarifkan sebagai berusaha sedaya upaya dengan cara yang dinyatakan di atas untuk memartabatkan kalimah Allah. Untuk memartabatkan kalimah Allah. Kalimah Allah maha tinggi. Dari sudut maknanya menjamin kemaslahatan, menjamin Islam itu tidak tertindas. Jihad mempunyai hikmah. Jihad mempunyai hikmah tertentu yang berkait dengan umat Islam yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan jihad. Jihad juga mempunyai hikmah yang berkaitan dengan orang yang ditujukan jihad ini, iaitu orang kafir dan segala sekutunya. Maknanya nombor satunya hikmah. Hikmah jihad tu nak menjamin Islam itu tertinggi. Nak menjamin Islam itu tertinggi, tidak ada melainkan tingginya Islam itu. Lepas itu jihad tu nak kabarkan supaya ditujukan kepada orang kafir dalam konteks peperangan ni. Sekiranya orang kafir tersebut menyanggah ataupun menentang Islam dan orang kafir tersebut melawan Islam. Hikmah di sebalik kewajipan jihad ini yang berkaitan dengan umat Islam ialah supaya kebenaran iman mereka terbukti. Maknanya iman itu diuji. Maknanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam.
nak menjamin ataupun nak meletakkan Islam itu teratas. Teratas. Sebab apa? Mereka juga dapat melaksanakan sifat kehambaan sebenar yang hanya dapat dicerminkan dengan menanggung kesusahan serta pengorbanan nyawa, kesenangan dan harta di jalan Allah itu. Maknanya nak membuktikan kehambaan, keimanan sungguh-sungguh, membuktikan kehambaan yang sebenarnya. Lepas itu nak dapat dicerminkan, nak dapat diperlihatkan ketika menanggung kesusahan, hijrah daripada Mekah ke Madinah, tinggal harta benda apa begitu begini, tinggal tanaman, tinggal tanah, tinggal kebun, tinggal apa nama ni, harta benda begitu begini, sehelai pinggang, ibarat kata kerana nak mengikut Rasulullah. Rasulullah kata, sekiranya kamu mengikut aku, maka kamu susah. Susah itu, makna menanggung kesusahan itu, ujian ataupun pengorbanan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matlamatnya nak menegakkan Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada keimanan daripada sahabat-sahabat, maka Islam itu tidak akan sampai kepada kita hari ini atas pengorbanan itu. Kalau pendidikan pula, sekiranya tok lebay, tok guru kita itu mengaji di Kelantan, mengaji di Kedah, mereka ini tidak membangunkan pondok, tidak membangunkan madrasah, maka ilmu agama tu mati di takuk itu saja. Di negara kita ni, di kampung-kampung umpamanya, rumah-rumah Tok Imam, rumah-rumah Tok Bilal, rumah-rumah Tok Khatib mengajar agama. Mengajar Quran, mengajar fardu ain satu ketika dulu. Baca kitab seminggu sekali di masjid. Lepas tu ada orang mengaji Kelantan, buka madrasah, mengaji Kelantan, buka balasah, mengajar di rumah dia, apa begitu begini. Kesinambungan ilmu yang kita dapat. Tuan-tuan, puan-puan semua, adakah masih ingat masa kecil-kecil kita dulu mengaji? Mana ada kafar? Mana ada kafar? Kafar ni sistem baru. Kafar ni sistem baru yang dipermodernkan. Kita dulu mengajinya di rumah orang lah. Rumah ayah saya masa kecil-kecil dulu ada orang mengaji. Pukul 3 ayah saya balik mengajar sekolah, adalah budak mengaji 4-5 orang, 7 orang mengaji, belajar sikit-sikit fardu ain. Lepas tu ada di rumah Tok Imam gitu juga, mengajar sedikit banyak gini. Itulah berkembang. Itulah berkembang. Itulah maknanya yang dapat secebis ilmu daripada orang tua-tua dulu, sehingga menjadi Tok Imam, menjadi Tok Bilal, menjadi Tok Khatib. Menjadi Tok Imam, Tok Bilal, Tok Khatib. Hasil daripada mengaji sikit-sikit itulah. Mengaji sikit-sikit di samping mengaji sekolah, lepas itu mengaji Quran, lepas itu belajar fardu ain, lepas itu belajar wirid, belajar tahlil, belajar membawa tarawih, belajar semayang mayat, apa begitu keperluan orang kampung. Maka dilantiklah jadi Tok Bilal. Lepas itu kemas sikit dilantik jadi Tok Khatib. Lepas itu kemas sikit dilantik jadi Tok Imam. Orang dulu ni berpegang dengan rujukan, sumber rujukan dia kitab Perhimpunan Ibadat, kitab Senjata Tok Haji Tok Lebah, kitab Perukunan, kitab Musalli. Itu dia orang dulu, Tok Imam dulu. Kitab Semayang Tarawih, kitab buku talqin. Maknanya bertindak sebagai lebay kampung, keperluan orang kampung. Masa itu hebat. Kita tengok hebat masa itu, walaupun tak mengaji tinggi, tetapi dia beramal betul-betul. Dia beramal betul-betul. Kalau sekiranya membaca khutbah itu, membaca khutbah Tok Khatib sampai ke masjid, baca buku khutbah tu, baca semak apa begitu begini. Tempat saya dulu Tok Imam berdua,
Tok Katik berdua, Tok Bilal berdua, Tok Siok berdua. Lepas tu sagu hati duit majlis agama. Maknanya 3,000 berkongsilah satu masjid. 2 Tok Imam, 2 Tok Katik, 2 Tok Bilal. Maknanya Tok Siok ni dia lain. Dia lain daripada allowance kerajaan negeri. Masa itulah allowance kerajaan negeri. Pergilah ke pejabat kadi mengambil duit 200, 300 setahun. 200, 300 setahun. Mana dia kemas di dalam melaksanakan. Lepas itu bertugas sebagai pegawai masjid ni, bertugas pegawai masjid ni sukarela. Sukarela. Tetapi ikhlas. Nampak keikhlasnya dia menjalankan tugas tugas masjid ni sampai ke akhir hayat ataupun sampai ke tak daya. Sampai ke tak daya. Maknanya pegawai masjid ni sekejap berhenti, sekejap kadang-kadang jual mahal pula. Kalau gitu nak berhenti lah. Dak, orang dulu dak. Sampai ke akhir hayat dia punya jihad dia tu. Hasil daripada mengaji di rumah Tok Lebay, di rumah haji-haji yang mengajar masjid. Mengajar di rumah-rumah. Makna jihad orang dulu tu hasil ilmu tersebut. Kemudian perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata secara tindakan kepada Allah orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh daripada kalangan kamu, dan belum lagi nyata orang yang sabar, tabah dan cekal hati di dalam perjuangan. Allah tanya itu. Adakah kamu layak masuk surga sedangkan kamu iman itu tidak diuji, sedangkan kamu jiwa raga kamu tidak berjihad di jalan Allah, tidak bersungguh-sungguh? Bermakna adakah kamu ni hebat sangat dah sebelum diuji apa begitu begini? Kita rasa kita hebat. Hebat setakat mana? Hebat pergi ke masjid, hebat pergi ke surau, hebat berjemaah, hebat dari sudut itulah. Tetapi dari sudut kesusahan, pergi ke masjid tak susah. Pergi ke masjid tak susah. Sekarang ni susah sikit. Jarak-jarak. Itu dugaan Allah Ta'ala tu. Lepas itu tak boleh pergi ke masjid. Maki hamung. Jawatan kuasa kroni. Macam-macam. Mana uji. Kalau orang yang faham, orang yang benar-benar faham, kalau takdirnya tidak diberi sembahyang Jumaat, tak payah pergi. Tak payah pergi. Makna tak wajib kita sembahyang Jumaat tu. Kalau sekiranya diarah oleh pemerintah dalam keadaan wabak apa begitu begini, tak ada masalah. Tak ada masalah. Lepas itu petugas pula. Petugas tak mudah. Gini tangan. Begini tangan. Begini tangan dia. Apatah lagi masjid yang kecil-kecil. Masjid kecil-kecil. Kalau masjid besar, tak ada masalah lah. Tempat luas apa begitu gini. Masjid kecil-kecil ni dia takut sangat. Dia takut, betul lah. Segi SOP-nya, kita kena mengikut. Maknanya, perjuangan kita ataupun jihad kita sikit sangat. Tidak sampai menumpahkan darah. Maknanya sahabat-sahabat dulu tergadai nyawa, menggadaikan jiwa raga untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu untuk mempertahankan Islam, untuk mempertahankan agama. Kita tengok, kita lihat, sekiranya tidak ada orang-orang yang tabah kuat keimanannya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita dulu, maka Islam itu tergendala pada adatnya. Syekh Daud Patani, panglima perang. Syekh Daud Patani,
Begitu juga ulama-ulama Syekh Abdul Samad Palembani, Panglima Perang. Syekh Abdul Samad Palembani, Palembang, Indonesia. Maknanya badan dia dikebumikan di mana saya tak ingat. Kepala dia di Bangkok. Potong kepala. Syekh Abdul Samad Palembani, kalau tak silap saya sejarah dia. Maknanya penjajah masa itu potong kepala dia, bawa ke Thailand. Jasad dia di mana tak ingat. Jasad dia, lepas itu kepala dia di Bangkok. Itu perjuangan syahid. Dia meninggalkan kita kitab Hidayatus Salikin, meninggalkan kita kitab Siyarus Salikin. Siyarus Salikin, Syekh Abdul Samad ni memang hebat. Maknanya syahid di jalan Allah, makna berjihad di jalan Allah ataupun dalam konteks berperang untuk meninggikan kalimah Allah, menjamin Islam itu terselamat daripada bumi tumpah darah mereka itu. Sampailah kepada kita hari ini. Begitu juga ura-ura. Maknanya di zaman-zaman sekarang ni memperlekehkan Islam, menghina Islam, kape-kape ni. Jadi masalah sekarang ni makna kerajaan kita patutnya mengambil tindakan drastik. Mengambil tindakan, siapa menghina Islam, siapa mempermainkan Islam, diambil tindakan. Kementerian Dalam Negeri sepatutnya begitu. Jadi oleh kerana itu kita ni kalau di Brunei Kementerian Agama dan Wakaf. Di Brunei Kementerian Agama dan Wakaf. Kita sini tidak, di menteri di Jabatan Perdana Menteri. Mana duduk di bawah Perdana Menteri saja. Kalau negara-negara lain, Kementerian Agama dan Wakaf. Maknanya Menteri Agama ni satu menteri betul, dia ada kementerian. Kita ni pejabat Perdana Menteri. Maknanya hak besarnya JAKI, jabatan saja. Lepas tu di negeri-negeri ni Jabatan Agama, Majlis Agama. Di negara Brunei contohnya Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama ni lebih besar lagi. Jadi seterusnya kita akan bincangkan hikmah-hikmah yang dapat diperolehi daripada jihad itu. Daripada jihad itu, insya-Allah kita sambung pada minggu depan, iaitu hikmah yang dapat dilihat daripada aspek berikut. Ada beberapa perkara yang kita boleh nampak ataupun kita boleh tengok hikmah-hikmah di dalam aspek yang lain pula. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, kita sambung pada minggu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Wallahu a'lam. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Assalamualaikum Tuan Guru, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Untuk diri tu Tuan Guru. Ya, silakan Haji. Permisi dulu Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Ya, permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kuliah bahasa Indo selalu je. Aduh.